Malam ni kita back to our business. Cerita kita malam ni adalah berkaitan dengan request. Yang ni bukannya tajuk ulang-ulang tapi sebab request. Alright, request ataupun ada orang minta saya ulaskan tentang kenapa dia punya kes fasah kena tolak. Sedangkan saya tak tahu apa yang berlaku kat kes dia tu. Tapi dia minta request, kadang-kadang dia berlaku penolakan dan kadang-kadang kenapa mahkamah tak terima dan kenapa macam susah sebenarnya fasah ni. Tetapi ada isteri yang mungkin dia tak tahu fasah ni apa beza dengan cerai biasa. Okay, so kalau siapa yang baru malam ni, is okay. Alright, kita akan cuba mendalami, kita akan cuba selami dan jangan bimbang untuk anda bertanyakan soalan. It's okay kalau anda untuk tanyakan soalan. Tapi saya percaya tahu ramai orang yang kata saya sebenarnya segan, saya sebenarnya malu nak bertanya. Jangan risau, okay. Just tanya saja. Jangan anggap anda tanya tu untuk diri anda. Just bagi, kalau rasa macam segan, tanyalah macam kata bagi pihak orang lain. Kan? Senang sikit nak faham. Alright. Tajuk kita berkaitan dengan fasah, iaitu kenapa fasah ni ada keadaan yang sampai makan tahun, ada yang bila dah makan tahun tu kadang-kadang tak lepas pula. Kan? Bagi anda semua yang mungkin baru, anda kena tahu terlebih dahulu dalam mempelajari ilmu berkaitan dengan undang-undang keluarga Islam ni, seseorang wanita bila dia berkahwin, dia kena tahu ada beberapa jenis perceraian. Okay, saya tak adalah nak minta untuk anda bercerai. Siapa yang dah pernah melalui perceraian, dia mungkin tahu. Okay, tapi siapa yang dalam keadaan bahagia, saya doakan dia bahagia. Okay, saya pun tak menggalakkan benda tu. Cuma bila ada sesetengah wanita yang mana dia mungkin dah tak boleh nak teruskan perkahwinan. Okay, dah dia pun tak mampu dah nak teruskan perkahwinan tu disebabkan hal-hal tertentu. Contohnya kena pukul. Macam tadi saya letak satu artikel saya berkaitan dengan pengambilan dadah, kan, asyik tu kena perbuatan-perbuatan yang menyebabkan doror, kemudaratan kepada diri dia, nafkah lebih pada 3 bulan suami cuai. So benda-benda yang macam ni, kalau katalah ada sebab isteri ada sebab yang isteri nak tuntut cerai tu, maka dia tak menjadi satu kesalahan. Okay? Dan kita terbuka untuk bincang perkara tersebut. Alright, sebab dalam Islam pun dia tak adalah sampai tahap nak mendatangkan mudarat. Oh, asal kena pukul saja, asal kena maki. Ada yang slow sikit. Asal kena pukul saja, asal bergaduh saja, so kita tak boleh minta cerai. Kena redha saja, bincang je. Tak macam tu juga. Sebab ada setengah orang kadang-kadang dia dah sampai tahap stres, sampai tahap tekanan. Ada orang tahun ni, macam tahun lepas, ada yang sampai bunuh diri, ada yang dibunuh. So benda ni semua kalau kita tidak pelajari, kita mungkin takkan tahu tentang apa yang sebaiknya untuk diri kita. Tak ada orang nak mungkin nasihat kita dengan mendalam, kan? So melainkan wujudlah zaman sekarang ni, zaman yang kita ada live macam ni, kan. So saya sentiasa bayangkan yang ada kalau ada 100 mata ni, saya sentiasa bayangkan ada 100 orang depan mata saya. So tapi kita mungkin ada heart, kan. Saya mungkin tak boleh nak dengar face to face, heart to heart dengan anda semua, but apa yang kita boleh lakukan adalah kita cuba bagi tahu kepada anda dalam isu rumah tangga ni, okay, kita sentiasa diberi pilihan. Pilihan yang bagaimana? Kita boleh pilih untuk bertahan ataupun pilih untuk melepaskan. Kalau kita pilih untuk bertahan, rawat rumah tangga. Okay, rawatlah sebaik mungkin. Tapi kalau kita tak boleh nak teruskan dah, kita dah cuba untuk rawat, maka kita boleh pilih untuk berpisah. Cuma itu bukan satu galakan, tetapi kalau itulah yang mungkin boleh menyebabkan seorang wanita ni bahagia, mungkin menyebabkan seorang suami ni melepaskan diri dia daripada tanggungjawab, maka selesailah itu dengan cara yang baik. Cuma ada sesetengah pasangan ni, dia sukar untuk nak lepas secara baik. Okay? Yang mana ada isteri yang mungkin dia kena pukul. Okay, bila dia kena pukul berkali-kali, macam jadi punching bag pun ada. So sampai tahap yang macam tu, bila dah tuntut cerai, masalah pula bila suami enggan untuk cerai. Kan, dah pukul banyak kali dah kena hentam.
Perempuan, saya dulu kan masa belajar, okay, kalau masa saya dekat universiti ni, mungkin kita baca kes sahaja. Kita tengok dengan laporan macam tu saja, tapi kita tak face the real, okay, the real case. Okay. Cuma bila kita dah praktis selama lebih kurang hampir, kalau masuk tahun depan ni 8 tahun, saya dah menghadapi yang situasi saya melihat sendiri bagaimana ada isteri yang dipukul. Isteri lebam. Terkejut ramai. Patah gigi yang elok daripada tunjuk gambar yang dulu. Lepas kahwin tak ada gigi pun ada juga. Ada juga cerita yang isteri pukul suami pun ada juga. Cuma yang tu rare lah. Jarang sangat nak berlaku. Sebab biasanya kalau kita bawa kes ni, mostly lah, kebanyakan kesnya isteri dipukul. Standard lah. Okay. Dan yang ni lah yang menyebabkan kepada isteri ni, wanita lah, saya tak kata isteri lah, wanita mostly sekarang ni dia takut nak kahwin. Bila saya cerita ni perempuan saya pun, saya percaya tau, mesti ramai di kalangan anda ni kan yang rasa macam, dengar cerita dia ni macam takut je nak kahwin. No, jangan fikir macam tu. Alright, cuma kita kena fikirkan apa solution yang kita perlu prepare. Alright, kahwin ni satu perkara yang baik sebenarnya. Cuma kita sendiri jangan anggap yang ni sebagai satu perjudian. Tapi kita kena ingat, perkahwinan ni satu pelaburan sebenarnya. Maksudnya kita kena cuba cari orang yang terbaik. Okay? Kita kena ada penindung yang terbaik. Bagaimana kita nak cari pelaburan yang terbaik? Maka kita kena study, kita kena kenal dulu. Baru kita boleh cari yang terbaik sebenarnya kan. So kalau kita memang nak cari sungguh-sungguh yang terbaik, tak ada lah. Sebab orang itu pun dah tak ada, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dialah seorang yang diciptakan oleh Allah, yang mana paling sempurna. Tiada yang sempurna selepas pada tu. Okay, so dalam keadaan yang kita berhadapan dengan situasi kegolakan rumah tangga dan sebagainya ini, sebagai seorang wanita, anda kena tahu, alright, dalam undang-undang keluarga Islam ada beberapa jenis cerai. Ada orang perempuan yang mengadu kat saya, tuan, suami saya tak mau cerai dengan saya, tapi suami saya tak mau ceraikan saya. Jadi macam mana? So maksudnya kita tuntut fasah. So kalau fasah suami tak datang, macam mana dia tak boleh dapat cerai? Kan? Ada orang tanya macam tu. Fasah ni dia tak perlukan kepada suami datang. Kalau suami nak datang, datang. Kalau dia tak mau datang, tak mengapa. Sebab kita kalau tuntut fasah tu, kita seolah-olah anggap je macam ni. Suami ni ada kuasa talak kan. So kita nak serahkan kuasa talak tu kepada hakim. Senang macam itulah. Maksudnya hakim tu akan bubarkan perkahwinan kita. Dia tak sebut talak, tapi dia sebut dia akan bubarkan perkahwinan kita kalau kita punya dakwaan kita. Okay, kita nak tuntut fasah, kita nak minta mahkamah bubarkan perkahwinan ni sebab apa? Sebab nafkah. Okay, berapa lama tak dapat? Berapa lama kita tanggung? Lebih daripada 3 bulan, lebih daripada 4 bulan. So kalau lebih daripada tu, insya-Allah. Apa lagi? Suami ambil dadah. Ada tak kena tangkap? Ada tak dihukum? So kita semua boleh buat tuntutan tersebut. Asalkan kita ada dakwaan, dan satu lagi, kita ada bukti yang betul, bukti yang kuat. Okay, barulah kita punya tuntutan fasah kita ni konkret, solid. Baru kita boleh yakin untuk buat tuntutan tersebut. Okay, sekali lagi saya cakap yang berkaitan saya terang ni, bukan saya nak galakkan, okay, tapi saya nak cerita tentang apa preparation. Kenapa kita punya fasah kita ditolak, dan bagaimana kita nak benda ni berlaku dengan baik. Okay, so dalam kes fasah ni perempuan, bila suami enggan untuk cerai, dia menjadi beban kepada isteri untuk buktikan. Okay, mostly kebanyakan orang yang nak tuntut fasah biasanya akan ada beberapa isu dia tersendiri. Contohnya berkaitan dengan nafkah, pukul, curang, apa lagi, ambil dadah. Banyaklah isu kat situ. Okay, tetapi kita kena ingat, kalau kita ada banyak isu sekalipun, okay, banyak macam-macam. Kalau kadang ada rumah tangga ni bukan setakat nafkah saja, pukul dan sebagainya pun macam-macam kat situ. Tapi kita kena ingat, kalau kita lambakkan banyak isu, masuk habis, bubuh segala macam-macam, kita kena ingat beban untuk bukti itu kepada orang yang mendakwa.
Sebab tu kadang-kadang ada orang ni, kalau dia tak lantik orang peguam daripada awal, kalau dia tak lantik orang peguam yang menghandle kes dia tu daripada awal, dia buat saman dia sendiri, dia masukkan segala macam. Masuk tak dapat nafkah, masuk tak dapat nafkah batin, masuk kena pukul, masuk bab dada, masuk bab curang, segala macam. Tetapi masalahnya pula, bila masuk dekat bahagian pembuktian, setiap benda tu, semua tu tak ada bukti. Okey, inilah antara bebanan besar bila seseorang isteri menuntut fasah tetapi tidak ada bukti. So, jawapan kenapa sesetengah kes fasah ni sukar untuk disabitkan, okey, yang pertamanya, yang paling utama sekali adalah dakwaan dia tak jelas. Dakwaan tak jelas. Apa dakwaan tak jelas? Saya bagi contoh, perempuan. Anda nak tuntut fasah, okey, kita bagi tahu kata kita tak dapat nafkah sejak awal kahwin. Sejak awal kahwin. So, kalau sejak awal kahwin ni, kalau orang yang kahwin ni bertahun-tahun, ada orang sampai 7, 8 tahun, 10 tahun. Macam mana anda nak cerita yang nafkah tak dapat sejak 7 tahun tu? Macam mana nak buktikan tu? Bukan mudah kan? Bila cerita tentang dakwaan ni, kita mesti clear. Dalam undang-undang hanya sebut tak dapat nafkah lebih daripada 4 bulan. 3 bulan cuai dan sebagainya. Okay, dalam fasah 3 bulan cuai. Kita kena tahu dahulu. Kalau kita nak dakwa sejak awal kahwin, kalau kahwin ni masih baru, tak apa. Maksudnya dalam setahun baru kahwin. So, kita kata sejak awal kahwin. Maksudnya setahun. Setahun okey lagi. Kena yang nak dakwa tu sejak awal kahwin, anda kena fokuskan je. Fokuskan kepada dakwaan yang lebih mudah untuk anda buktikan. Okey, macam contoh. Kalau kita dapat buktikan setakat setahun saja, so setahun yang kita terpaksa tanggung, makan, minum sendiri, rumah mungkin bayar sendiri, bil-bil rumah semua bayar sendiri, pakaian, segala keperluan, make up, berus gigi, semua tu beli sendiri. So dalam keadaan yang macam tu, maka anda lebih sesuai dan sewajarnya letak secakap setahun cukuplah. Kalau dah terlampau lama sangat, okey, kalau dah terlampau lama anda cerita tentang tak dapat nafkah ni, dia akan timbulkan satu perkara, perempuan. Okey, satu perkara yang lebih yang mungkin nanti dia macam kita panggil apa? Macam kena kat kita balik. Contohnya macam ni, anda nak dakwa kata anda tak dapat nafkah sejak awal kahwin. Okey, sejak awal kahwin berapa tahun? 7 tahun, 8 tahun dulu tak pernah dapat nafkah. Persoalannya, kenapa sekarang? Dah tak dapat 7-8 tahun, tapi kenapa sekarang baru tuntut? Kan? Dia akan jadi timbul isu apa? Isu redha. 7-8 tahun tak dapat nafkah, tiba-tiba lepas 8 tahun baru tuntut fasah, tak bagi tahu kata tak dapat nafkah sejak 7-8 tahun yang dahulu. Ini masalahnya kalau seseorang mempunyai dakwaan yang tak jelas. Tak jelas satu, nak buktikan nanti pun, siapa yang nak buktikan 7-8 tahun tak dapat nafkah ni? Bukan mudah. Okey, jadi kita kena faham. Kita kena faham yang dalam fasah, yang pertamanya kenapa ramai orang gagal? Sebab dia tak ada dakwaan yang jelas. Dakwaan mesti clear. Kalau kita kata kena pukul tu tahun bila? Tarikhnya bila? Okey, mesti kena tepat. Kita tak boleh agak-agak saja. Saya kena pukul agak dalam 3 tahun lepas lah. Macam tu. Sebab tak ada bukti pula tu. Tak ada bukti. Okey. Kemudian laporan perubatan pun tak ada. Lepas dah kena pukul tak pergi buat medical check up pun. Ini satu, kita panggil apa? Ini adalah satu bebanan yang besar. Bila kita buat dakwaan yang tak jelas ni. Okay, dakwaan yang tak jelas ni lah yang akan mengakibatkan kes anda tu sekadar lontar sahaja di mahkamah. Okay, kita tak mahu macam tu. Alright, di mahkamah kita mesti kena clear.
Kalau kata kena pukul, kita kena bagi tahu pukul di mana, bila tarikhnya, bila waktunya. So kena tepat. Kalau tidak nanti ni anda jadi sia-sia sahaja. Sebab anda kena ingat satu perkara. Kalau anda tuntut fasah di mahkamah, saman anda buat saman fasah di mahkamah, dia ada dua kemungkinan. Okey, ada tiga kemungkinan. Kemungkinan pertama, suami datang, okey, suami datang dan dia setuju untuk cerai secara baik. Ni kalau ada tiba-tiba lah kan, dia asasnya tak setuju, tapi bila kita buat tuntutan fasah tu, datang ke mahkamah, dia datang. Okay, bila dia datang, dia setuju untuk cerai cara baik, maka settle lah masalah anda tersebut. Mungkin ada setengah lelaki yang dia dah dapat guide. Okay, ada setengah suami yang dia sudah dapat nasihat. Yang mana kalau dia lawan lama-lama pun, kita panggil apa, menang jadi arang, kalah jadi abu. Sebab payah kalau kata isteri nak patah balik dan sebagainya. Macam sia-sia kalau kata lawan ni. Okay, so mungkin dia kata, alright, tak apa, saya sanggup lepaskan cara yang baik, cuma saya letak syarat bla 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 bla. So kalau syarat tu pun relevan ke dan sebagainya, anda pun setuju, maka boleh settle. So daripada kes fasah tu boleh dipindah kepada perceraian secara baik, tak perlu gaduh panjang-panjang. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah suami anda okay, suami anda datang, okay, dan lawan. Ada setengah tu, dia kata memang, ada setengah ni, memang dia kata isteri ni reka cipta sahaja. Boleh jadi juga. Dan ada setengah tu, memang betul. Memang kena pukul dan sebagainya. Tapi masalah tak mengaku. Kan? Bila pergi mahkamah tak mengaku. Bila kita tuduh dalam fasah, tak dapat nafkah pun tak mengaku. Tuduh pukul pun tak mengaku. So ada banyak benda tak mengaku. Jadi bila tak mengaku ni, tugas isteri membuktikan dekat mahkamah. Tugas suami adalah mempertahankan. Dan bila nanti pada keadaan yang mana perbicaraan tu memerlukan keterangan suami, maka dia akan cerita pula part dia. Cerita yang macam ni lah kadang-kadang yang makan masa sampai bertahun. Ada yang sampai setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Okay? Sebab bila lawan ni perempuan, kes ni memang akan drag. Memang, sebab kita nak kena ada proses perbicaraan. Proses bicaraan ni dia akan mulakan dengan keterangan isteri dulu. Keterangan ni pula dia ada 3 peringkat. Keterangan utama, soal balas, kemudian soal semula. Kemudian masuk pula saksi. Saksi pula tak boleh kurang daripada 2 orang. Dia mesti kena lebih sebaiknya. So yang ni lah yang kadang-kadang melambatkan, menyebabkan kita panggil isteri sebut ni kan, gantung tak bertali ni. Dalam proses perceraian, gantung tak bertali. Okay, so yang ni keadaan yang kedua. Okay, dan possibility yang ketiga adalah bila anda tuntut fasah, suami tak hadir. Okay, suami tak hadir. Sama ada dia enggan hadir sendiri ke, ataupun memang dia hilang langsung. Okay, contoh dia memang tak tahu pergi mana. So anda buat tuntutan tu. Ataupun dia dapat saman, tapi dia kata, pilah buat apa pun, aku takkan lepas cerai. Biar mahkamah yang settlekan. Ada juga yang macam tu. So kalau yang sebelah pihak ni pun ada keadaan yang mungkin mudah dan ada keadaan yang mungkin susah. Kan? Contoh dengan keadaan yang mungkin susah bila kita dakwa kata kata suami pukul, contoh dia, tapi kita tak ada laporan polis, kita tak ada laporan perubatan. So kita hanya bercakap sahaja, tak ada saksi dan sebagainya. So kita macam mana kita nak dapat pengakuan suami tu? Sedangkan dia tak hadir. Okay? So inilah 3 keadaan dan pun 3 kemungkinan yang akan berlaku kalau anda tuntut fasah tersebut. So kalau katalah kan, suami datang, suami lawan, yang ni lah yang biasanya ada keadaan yang mahkamah tolak. Bila ada perbicaraan yang menyebabkan suatu pembuktian tu sukar untuk nak mencapai tahap, kita panggil apa? Beyond reasonable doubt. Maksudnya melampaui keraguan munasabah. Dalam pembuktian ni, dia ada tahap yang kita panggil dalam exam kan. Contoh kita ambil exam kan. Okay, dalam exam kita kan ada letakkan A, B, C, D, E, kan? Okay.
Bila anda masuk ke dalam kandang, anda bercerita, yang tu kita panggil dakwaan. Dia bukan pembuktian lagi. Dia baru kita panggil apa? Dia baru 50% lah. Okay, saya boleh beritahu dia baru 50%. So, kita punya target, kalau kita dakwa kata kita kena pukul, so kita nak kena bukti sampai tahap 100%. Nak bagi sampai tahap A. Okay, A tu. So, kalau kita nak bagi sampai tahap A tu, kita kena buktikan sebaik mungkin lah. Alright. Nak bagi sampai 100%, dia tak mungkin datang daripada side kita. Kerana nak sampai 100% ataupun kita sebut yakin ni, yakin ni mesti dia pukulnya lah, datang daripada pengakuan. So kalau suami tak mengaku, kita tuduh kata suami pukul, kita ada laporan polis, kita ada perubatan, tetapi kita tak dapat pengakuan. So bila tak ada pengakuan, dia mungkin tak sampai 100%. Okay, tapi dia mungkin lebih daripada beyond reasonable doubt. So dalam pembuktian ni dia mungkin sampai tahap 90% ke atas lah. So kita rasa macam A+ lah kan. So kita rasa macam, oh yakin bab ni insya-Allah boleh. Kalau dalam bab perceraian ni, dia sampai tahap macam tu saja, beyond reasonable doubt. Kita panggil dalam bahasa Arab zon al-ghalib. Zon ni bersangka kan. Orang duk habaq husnuzon tu maksudnya bersangka baik kan. Zon ni sangka lah. Zon lah. Okay. So kita mesti sampai tahap yang kita dah boleh percaya. Kalau bab jenayah lain, bab jenayah dia mesti kena yakin. Sampai tahap yakin. Okay. Alright. So kalau tadi saya cerita tentang apa? Aku dah merawit ni masalah sikit. Kenapa yang tolak tu? Satu, dakwaan tak jelas. Kenapa fasa ditolak? Yang pertama, dakwaan tak jelas. Yang keduanya adalah apa tadi? Saya dah sebut yang kedua dah ke? Alright. Yang keduanya adalah pembuktian. Bukti yang lemah. Bukti yang lemah. So, bukti yang lemah ni lah yang menyebabkan kadang-kadang kes fasa anda ditolak. Alright. Kalau suami tak hadir, suami tak hadir sama ada dihilangkan sebagainya, kalau bukti kita lemah pun, insya-Allah mungkin mahkamah boleh terima, sebab perbicaraan tu berlaku secara sebelah pihak. Okay. Dalam undang-undang enactment tata cara mal, okay, setiap negeri ada lebih kurang sama. Enactment tata cara mal Mahkamah Syariah Section 121 1B. Dia sebut jika sekiranya defendant suami atau defendant tidak hadir, maka beban buktian tu terletak kepada plaintiff, orang yang menuntut. So isteri tuntut fasa, isteri kena buktikan, nanti dia akan bersama dengan sumpah. So kalau ada setengah keadaan yang mana suami tak hadir, suami hilang dan sebagainya, perbicaraan tetap diteruskan. Kalau katalah saksi kita ni mungkinlah tak berapa nak kuat sekalipun, tapi insya-Allah mahkamah mungkin akan mengarahkan untuk sumpah. So sumpah, insya-Allah mahkamah boleh sabitkan fasah. Tetapi kadang-kadang ada orang yang sukar ni sebab suami lawan. Bila lawan ni lah yang kadang-kadang mahkamah tolak. Mahkamah tolak tuntutan fasah tersebut sebab pembuktian itu diragui. Bila ada lawan ni, dia ada kontes ni, memang macam tu. Saksi ni, saksi yang dengar cakap. Saksi ni pula, saksi yang kadang-kadang, oh saya main ni saya tak tahulah, dia main bagi tahu kata suruh saya jadi saksi je. Saksi pun tak tahu nak cakap apa. Pun jadi juga. Bila ataupun pembuktian, kita nak tunjuk gambar, contoh saya selalu bagi tahu macam ni. Ada setengah keadaan yang mana ditunjuk gambar sorry to say lah kan, kadang gambar kemaluan ke apa tunjuk dalam handset semua tu. Okey, tapi masalahnya macam nak tunjukkan yang tu adalah milik suami. Ada juga berlaku kat mahkamah macam tu. Okey, so yang ni lah yang antara perkara yang menyebabkan mahkamah tolak tuntutan tersebut. Sebab kita tidak ada pembuktian yang kuat, pembuktian yang jelas. Dalam keadaan yang biasanya kontes pihak yang lawan ni. Okey, that's why perempuan, bila sebut tentang fasah ni, satu benda yang berat untuk dibuktikan. Bila satu benda yang berat untuk dibuktikan, ada perbicaraan, maka memang daripada awal mahkamah akan menasihati orang yang nak buat tuntutan fasah ni melantik peguam. Sebab peguam yang akan handle daripada pembinaan saman tu. Nak buat saman sampailah anda mendapat keputusan.
Okey, daripada saman tu. Sebab dalam saman mesti kena ada dakwaan yang jelas. Satu. Dalam perbicaraan mesti ada perbicaraan, keterangan dan juga satu benda yang kita sebut sebagai perlawanan yang jelas lah untuk kita buktikan dekat mahkamah masa tu. Alright. So, daripada dakwaan dan juga pembuktian, maka pembuktian-pembuktian inilah yang perlu untuk kita bawa dengan sebaik mungkin. Supaya kita nak yakinkan hakim. Hakim nak bubar perkahwinan anda ni bukan mudah tau. Sebab dia nak pisahkan orang yang dah kahwin ni dalam keadaan yang dia tak duduk pun dekat rumah kita. Saya pun sebagai peguam pun tak duduk dengan anda kan. Saya pun tak tahu apa yang berlaku. Kalau anda cerita tu mungkin kita boleh percaya. Cuma kita pun kadang-kadang tak 100% sebab nanti di mahkamah nanti pihak suami cerita macam ni pula. So, tapi kita kena cuba bawakan kes anda sebaik mungkin untuk kita buktikan. Lampirkan kepada mahkamah, tunjukkan apa kebenaran yang telah berlaku kat situ. So bukan mudah untuk seseorang hakim nak bubarkan perkahwinan. Okey, dan tugas peguam adalah membantu hakim tersebut menilai segala keterangan dan juga bukti-bukti yang anda bawakan. That's why perempuan, mana tahu buku apa ni? Hilang lah. Oh, balik ke sana. That's why saya buat buku tu perempuan. Saya tak mau dalam keadaan orang yang tak bersedia. Mana buku tu? Ada kat sini ke? Tak. Saya rasa saya balik pergi pejabat kot. Okay. That's why saya dalam masa tempoh PKP yang lepas tu, saya buat saya buat buku tu. Okay. Saya buat buku 16 bukti fasah tersebut. Sebab saya tahu ramai orang yang fasahnya kena tolak, ramai orang yang dibatalkan daripada awal sebagainya sebab banyak orang tak preparation. Nak buat preparation ni penting perempuan. Nak pergi berperang, hampa tak boleh pergi langgak macam tu saja. Okay? Kita tengok cerita Bahubali ke apa kan. Apa tengok tak cerita Bahubali kan? Cerita perang kan, cerita perang main India dulu tu. Tengok dia nak perang tu dia buat preparation dulu. Tak payahlah cerita ini. Cerita macam-macam perang pun mesti kena buat preparation dulu. Nak bincang tentang macam mana strategi, apa kita punya senjata. So macam tu juga kita nak pergi mahkamah. Kita tak boleh rodong macam tu aja. Niat nak menangis aja. Nangis tak jadi apa perempuan. Menangis bukan lagi bukti. Okay. Itu yang saya selalu cakapkan. Alright. Okay. Itu saja untuk penjelasan saya malam ni. Okay, saya bukakan persoalan kepada anda semua. Yang mana yang nak bertanyakan soalan, saya akan ambil soalan bermula daripada posting sekarang. Okay. Minum ayak dulu. Minum ayak ni. Ayan main ayak kat dia. Hanya caca-caca. Oh, dia sebut caca-caca. Oh, hometown caca-caca esok kan. Ada hari Jumaat tu. Saya pun layan juga K-drama. Tapi pelik pula kan. Ada pula senator kata tonton K-drama, Korean drama boleh bunuh diri. Ya Allah. Aku dah tengok hometown caca-caca relax Cik Hakim kata apa? Hakim mahkamah dah boring ayam mata darah bawa bukti tuan-puan. Betul. Cik Hakim. Cik Hakim. Hakim ke? Okey, Natra Rosli. Tuan, kalau tak guna khidmat lawyer, berapa peratusan kes tuntutan fasah akan menang? Tak ada. 50-50. 50-50. Okey. 50-50. Even lawyer ada. Saya ada yang kita pernah tengok. Okay. Lawyer bergaduh. Lawyer yang rumah tangga dia retak. Lawyer pun pakai lawyer. Sebab apa? Semasa perbicaraan tu, okay, saya cerita kenapa. Sebab semasa perbicaraan, okay, kita nak kena
ada sesi soal balas. Okay? Ada sesi untuk kita pemeriksaan setiap keterangan pihak lawan. Contoh contoh. Seorang suami ni mungkin lawyer. Kan mungkin lawyer. So isteri tuntut fasah. Okay? Bila isteri bagi keterangan, dia nak bertanya pula. Dia rasa macam pelik tau kalau dia tanya, setuju tak kalau saya katakan, contoh macam tu, saya ada memberikan nafkah. Contoh. Dia kan macam pelik kan untuk kita jawab sendiri kat situ. So, kalau kita pakai pihak yang ketiga ni, iaitu orang lain sebagai wakil daripada kita, kadang-kadang kita boleh bertanya, okay, kepada isteri. Kalau kepada isteri ni okey lagi lah sebab isteri tuntut, so kita nak cross tu okey lagi. Tapi cuba kita bayangkan, yang jadi saksi tu adalah bapa mertua ke, ibu mertua ke. Kan dia jadi macam biadab kan kalau kata kita, walaupun mungkinlah kita ni bergaduh dalam rumah tangga pun, tapi tak mungkinlah macam kita ni tak ada sifat kemanusiaan juga kan. Sebab kita nak cross pihak yang satu lagi tu, mungkin seseorang yang baik dengan kita. Nah, nak bercakap kasar sangat pun susah juga kan. Sebab dalam pemeriksaan balas, ada keadaan yang kita terpaksa tegas. Ada keadaan yang terpaksa kita macam berlemah lembut, kasar kadang-kadang. So, tak mungkin macam kita mungkin ada ilmu di situ, tapi kita nak cross orang yang ada baik dengan kita. So, kita lantik orang yang ketiga kat situ, dia mungkin akan lebih memudahkan keadaan. So, kalau katalah berapa peratusan tu, saya tak boleh nak kata. Right? Sebab apa? Mostly, kebanyakannya hakim akan arahkan siapa yang nak bicara kes fasah ni, dia mesti nak kena ada peguam. Sebab hakim biasanya dia tak mau kalau kata orang nak bicara sendiri. Sebab dia nak ada peguam yang handle kes tersebut. Okay, nak tunjuk bukti dan sebagainya tu. Faham? Okay lah, saya tak boleh cakap persen lah. Macam cikgu pula kan. Lama dah saya tak bagi percentage kat orang ni. Ya kan? Jalina Imrita. Okay. Puan Jalina Imrita, sebab tu saya kata, siapa yang post siapa yang post soalan sekarang ni puan, yang tadi, siapa yang post sebelum tadi, soalan semua dah tak nampak sebab dia dah banyak hilang dah puan. Okay? Saya live guna handset dia menjadi macam ni. Kalau saya live tu guna laptop, okey lah, mungkin boleh nampak lagi. Dia pakai StreamYard tu. Tapi bila live guna handset memang tak nampak. That's why saya kata relax. Siapa yang tulis soalan, tunggu dulu. Okay, so kalau Puan Jalina boleh copy balik soalan Puan, Puan post balik, insyaAllah nanti saya boleh nampak. Nur Farah Hafizah Abdullah, kalau tuntutan fasah ditolak, adakah pihak isteri kena kembali taat sedangkan dah tawar hati dengan perkahwinan? Okay, kalau fasah ditolak, okay, kita tengok dalam tuntutan balas suami. Kalau suami tuntut kat situ, tuntutan balas dia kata minta mahkamah perintahkan kembali taat. So, dengar keputusan mahkamah. Kalau mahkamah kata isteri diperintahkan untuk kembali taat, maka kembali taat. Okey. So, apa kesan kalau kata isteri tak kembali taat? Kalau isteri tak kembali taat, kesannya adalah isteri itu akan disabitkan nusyuz. So, apa kesan nusyuz? Yang ni pun ramai orang kena tahu juga. Kesan nusyuz ke atas seorang isteri adalah isteri tersebut dalam tempoh perkahwinan dia tak layak dapat nafkah. Maksudnya suami tak bertanggungan untuk sediakan nafkah kepada dia. Kalau suami tu cerai, dia mungkin tak akan dapat nafkah iddah sahaja. Dengar sekali lagi isteri yang disabitkan nusyuz hanya tak layak dapat nafkah, dan kalau bercerai dia tak layak dapat nafkah iddah. Sehinggalah nusyuz ni macam mana cara nak batalkan dia? Sehinggalah isteri tersebut kembali taat balik. Okay, bertaubat. Itu je. Okay, ni dari sudut yang kita nampak lah, dari sudut pandangan secara fizikal. Tapi kalau kata nusyuz ni dengan bab dosa pahala ni, yang ni Wallahu alam, hanya Allah lebih mengetahui. Sebab saya sendiri tak nampak dosa pahala tu. Cuma apa yang kita tahu adalah bila nusyuz ni, memanglah kita menanggung dosa lah kat situ. Okay. So kalau tanya kat saya, tuan, kalau saya kena nusyuz macam mana? So kalau kena nusyuz tak layak dapat nafkah sahaja. Alright, that's why saya kata tadi daripada awal tadi, bab fasah ni kalau kata suami lawan pun,
kalau ditolak, dia macam ibarat menang jadi arang, kalah jadi abu. Biasanya kalau ditolak pun isteri takkan patah balik. Kan? Dulu perempuan, masa dalam 2 tahun ke 3 tahun yang pertama saya praktis, mana saya time tu saya tak aktif dengan Facebook ni lagi, ada satu kes fasakh yang telah ditolak oleh mahkamah. Okay. But suami ni dia ingat bila fasakh kena tolak tu, isteri tu akan patah balik. Tetapi macam biasalah, kalau kata dah lawan di mahkamah, isteri mungkin besar kemungkinan dia tak akan patah balik. Kan? Sebab dia pun dah tawar hati. So, apa yang berlaku? Rumah tangga tu macam gantung lagi. Suami duduk sendiri, isteri duduk sendiri. Tiba-tiba nak jadi cerita perempuan, saya terjumpalah lelaki tersebut di Mahkamah Tinggi Syariah. Saya pun tegur, ada buat apa tuntutan kat sini? Datang Mahkamah Tinggi, sebab bicaraan dekat Mahkamah Rendah, dia tempat yang lain, daerah yang lain. Saya terjumpalah dekat Mahkamah Tinggi. Dia kata, saya baru tahu, kalau kata nak kahwin seorang lagi ni, nak kahwin lain, nak kena buat tuntutan poligami kat mahkamah. Saya ingatkan boleh pergi pejabat agama saja. Baru dia tahu. Duduk berasingan ni nak kahwin lain, sama ada lepas isteri baru ataupun mati dulu baru kita boleh kahwin lain. Kalau tidak, kita masih dianggap suami isteri lagi. Kalau nak kahwin dengan perempuan lain, kena dapat perintah poligami. So, apa yang berlaku adalah suami itu pun akhirnya dia pilih untuk ceraikan isteri yang pertama, dan dia kahwinlah dengan isteri yang calon yang baru. Kan? Daripada kita dah nasihat kata lepas je lah cerai dengan cerai yang baik, sebab dah tak boleh nak duduk sekali, tapi enggan. So bila enggan macam tu, isteri pun dah tawar hati, dia pun duk berharap macam tu saja. Mahkamah tolak fasakh tu, tapi tergantung. Bila tergantung ni, kadang-kadang bab nafkah ni, bab duit, wanita ni dia boleh dah cari duit sendiri zaman sekarang ni. Tak payah pergi bekerja kat kilang pun, duduk kat rumah pun boleh buat duit. Kan? Jadi ejen apa semua dalam online saja sekarang ni. Zaman yang kita boleh buat duit daripada rumah. Okey. Mahani Arba'in, Tuan KF, nanti kenalkan isteri dan anak pada audien, gambar pun okey. Uish. Tak payahlah kot. Saya tak payahlah. Aizura Maknor, jika suami tidak hadir pada tarikh perbicaraan, mahkamah akan keluarkan tarikh lain kan? Tapi suami tetap tidak hadir, berapa lama si isteri kena tunggu? Okey, dalam kes fasakh, kalau katalah suami tak hadir pada hari perbicaraan, okey, kita kena fikirkan settle part kita sahaja. Okey, kalau memang sebelum ni suami pernah hadir, alright, cuma mungkin pada hari perbicaraan tu dia tidak hadir, so mungkin mahkamah akan bagi tarikh lain untuk bagi peluang kepada suami hadir untuk nak soal balaskan sebagainya. Alright, biasanya peluang ni sekali, mungkin 2 kali. Okey, bergantung kepada hakim sebenarnya. Okey, yang ni depend on hakim tu sendirilah. Kalau hakim ni kata dah dia tak datang, so anda dah settle dapat kita boleh terus minta untuk sesi pengujahan. Sebab dah tak hadir kan. Bila pihak defendant tak hadir, maka kita dah selesai perbicaraan sebelah plaintiff, kita boleh tutup keterangan plaintiff. Ni saksi semua dah bagi dah lah kan. Jadi kalau mahkamah kata tak apa, kita bagi peluang untuk pihak defendant datang dulu sekali, maka kena tunggu. Kalau kata mahkamah kata tak payah dah lah, maka kita boleh minta untuk pengujahan. Okey, minta untuk bagi pengujahan kat situ. Kita pun boleh minta lah, kita pun boleh berhak juga untuk bagi tahu. Kalau katalah mahkamah benarkan untuk tangguhan sekali lagi, alright, tapi kita pun boleh minta juga. Kita minta kata boleh, tapi dengan syarat nanti saya akan minta kos. Sebab sepatutnya giliran dia tapi dia tak datang, maka saksi ni semua ni mungkin menanggung kos, so kita boleh minta untuk mahkamah sabitkan kos tu. Alright, siapa yang tak datang boleh minta kos. Tapi kalau memang selepas tu pun dia tak datang, teruskanlah kepada sesi pengujahan. Jalitah Hamdan, bulan depan saya bicara tentang fasakh.
sebabkan saya dan madu nombor 1 duduk dalam kebun. Jadi kami tak ada saksi lain. Oh, okey. Boleh ke madu saya jadi saksi saya walaupun dia juga ada buat tuntutan fasah? Oh, okey. Boleh. Cuma kalau takat seorang ni payahlah nak jadi saksi ni. Okey. Kita kena tahu saksi ni pun kita nak buktikan tentang apa. Okey, kita nak kena ada pembuktian tentang dakwaan kita. Kalau saksi ni seorang wanita pula tu kan, dia tak cukup. Okay? Dia susah sangat nak cukup. Dalam pembuktian, okay, dalam pembuktian di sisi mazhab Syafi'i, okay, dalam bab perceraian, okay, bab perceraian termasuklah ni fasah ni kan, sekurang-kurangnya kena ada 2 orang saksi lelaki atau seorang saksi lelaki 2 orang perempuan. Lebih lagi baguslah maksudnya. Okey, jadi kalau katalah ada seorang saja, berat dekat situ untuk mahkamah buktikan, okey, melainkan kita ada saksi yang lain bersama dengan kita juga. So depends on kita punya perbicaraan tersebut, dan saya percaya Puan Jalita mesti kena ada peguam pembimbing yang mana peguam tersebut akan menasihati Puan untuk saksi lain juga dibawa tentang dakwaan yang spesifik untuk Puan buktikan. Okey? Sebab saya dah banyak kali tengok keadaan yang mana ada seorang orang yang tuntut ni hanya bawa seorang saja saksi. So kalau ada seorang saja saksi, berat kat situ. Berat untuk dibuktikan. Cuma kalau katalah suami ni mengaku kat mahkamah dakwaan kita kan, contoh dengan poligami tapi tidak berlaku adil, contoh dia. So suami ni mengaku okey lah, ataupun kita kata suami dakwaan suami tak bagi nafkah contohnya. So kalau suami datang mengaku tak apalah. Kalau kata suami tak mengaku, kita pun dengan ada seorang je saksi, iaitu kita punya madu saja, beratlah kat situ. Okay, that's why penting untuk kita ni bila ada masalah pun, tolonglah kita bercerita. Tolonglah kita buat aduan kepada kita punya saudara mara ke, kepada rakan handai ke. Alright. So, itulah kot jawapannya. Intan Hashim. Tuan, nafkah anak dari umur 8 bulan sampai umur 12 tahun tetap sama RM200. Apa boleh saya tuntut nafkah anak? Okey, Puan Intan Hashim, untuk nafkah anak tuntutlah apa saja jumlah keperluan untuk nafkah anak tersebut. Kalau 200 tu kita tak cukup, kita nak tuntut berapa? 500, 700, 800, tuntutlah. Okey. Nafkah anak terdiri daripada 2 perkara, iaitu nafkah bulanan dan juga nafkah tahunan. Nafkah bulanan ni maksudnya dari sudut makan minum harian kita ni, harian anak tersebut. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal. So yang ni semua ni kita boleh perincikan dalam tuntutan bulanan tersebut. Okey. Nafkah tahunan dia terbahagi kepada 2 pula. Iaitu nafkah hari raya, biasanya hari raya Aidilfitri saja, dan yang kedua nafkah untuk persediaan awal persekolahan. Terdiri daripada yuran, buku-buku, uniform persekolahan. Ni semua ni adalah nafkah tahunan. Okay, nafkah tahunan hari raya dan juga nafkah tahunan untuk awal persekolahan. So kalau kita nak buat tuntutan nafkah anak, make sure kita ada benda ni semua. Ada nafkah bulanan kita tuntut dan juga ada nafkah tahunan. Okay. So Puan Intan Hashim, sekadar untuk makluman juga, katakanlah memang Puan dah ada perintah nafkah RM200. So nafkah anak ni dah ada perintah daripada mahkamah RM200. Kita rasa tak cukup. Okay, kita rasa tak cukup dengan nafkah tersebut. Jadi kita kena buat tuntutan, nama dia ubah perintah nafkah anak. Ini untuk keadaan yang kita dah ada perintah nafkah. Okay. Kalau kita tak ada perintah nafkah lagi daripada mahkamah, kita buat tuntutan nafkah tu bermula daripada sekarang. Cik Hakim, Muhammad Hakim, kes pasar paling sekejap berapa lama tuan boleh selesaikan? Sebab tengok macam agak suka kes pasar ni. Paling cepat saya pernah settlekan adalah 6 bulan, 7 bulan. 6 kali naik kat lah, 6 kali naik ke 7 kali naik macam tu. Paling lambat ada sampai sekarang ni, yang dah 3 tahun tak selesai lagi.
Itu pun tertunda sebab PKP lah kebanyakan. Nak jadi cerita kan. Yang paling lambat kan ni 3 tahun. Tak selesai lagi sebab suami lawan. Okay. Yang paling cepat adalah fasah yang sebelah pihak. Ni fasah fasah yang sebelah pihak. Yang paling cepat 6 kali naik, 7 kali naik juga lah. Intan Bari, tuan, kalau isteri minta cerai, adakah atas perceraian isteri tak boleh apa-apa? Tak betul. Sekiranya seorang isteri minta cerai secara baik, secara baik sekalipun, ataupun cerai di luar mahkamah ke, ataupun fasah ke, tebus talak ke, tak kisah. Apa jenis perceraian sekalipun, okay, kalaulah isteri tu yang tuntut, bab harta pencarian dia tak akan ada kaitan. Okay, tak ada kaitan. Apa jenis perceraian yang berlaku kepada anda pun tak akan ada kaitan dengan harta sepencarian. Sama ada isteri tuntut ataupun suami tuntut, tak ada kaitan. Sebab harta sepencarian hanya bercerita tentang sumbangan. Okay, dibeli dalam tempoh perkahwinan, harta tu, dan juga sumbangan kita. Sumbangan wang ringgit ke, sumbangan bukan wang ringgit ke. Okay, so yang ni semua cerita tentang harta tu saja. Tak ada kaitan jenis cerai dan sebagainya. Even seseorang isteri ni disabitkan nusyus dalam tempoh perkahwinan pun, dia tetap tak ada kaitan dengan harta sepencarian. Okay, harta sepencarian is harta sepencarian. Nusyus, nusyus. Nafkah, nafkah. Jenis cerai, jenis cerai. Tak ada kaitan. Okay, harta sepencarian tetap kita boleh tuntut. As long as kita tak adalah perjanjian, kata kita tak akan tuntut harta sepencarian. Kalau kita ada perjanjian, mungkin sukarlah. Farhana Abdul Wahab. Macam mana boleh buat tulisan Jawi ya? Salam Tuan Fahmi, salam. Jika suami kerap kali tinggalkan isteri sebab tergantung. Nanti kita tengok kalau ada soalan kita sambung. Putri Nadia. Tuan, macam mana kalau saya ada bukti tapi saksi family saya tak nak campur sebab jodoh saya yang cari? Adakah kes saya takkan selesai? Jawapannya adalah kes anda mungkin sukar kalau tak ada saksi. Alright, kalau saksi family tak boleh hadir, kita kena cuba saksi yang lain. Tapi kalau bab saksi ni perempuan, let's say lah, memang saksi kita ni saksi yang sangat-sangat mengetahui. Okay, memang saksi grade A lah, senang cerita. Tapi dia tak mau. Sebab dia kata macam malas nak masuk campur, ataupun dia takut akan berlaku perbalahan antara dia dengan suami dan sebagainya. Contoh dengan, okay, kalau saksi ni enggan, anda boleh filekan nama dia Sepina. Biasa dengar tak? Dia bukan orang Sepina ni maksudnya satu dokumen yang kita filekan kepada mahkamah untuk mahkamah tu arahkan saksi ni dibawa ke mahkamah. Dia kalau katalah kan, kita buat saman fasah, okay? Kita serah kepada suami. Kalau suami tak hadir, mahkamah tak boleh kata apa. Kalau dia nak datang, datang. Kalau dia tak mau datang, tak masalah. Okay? So, mahkamah pun tak akan panggil je. Tapi, kalau katalah saksi ni dapat sepina. Kalau anda dapat sepina, siapa-siapa yang tengok ni dapat sepina, dia tidak hadir, mahkamah boleh buat kelak warrant. Untuk diheret datang ke mahkamah. So, beza dekat situ. Kalau dapat saman, tak mau hadir, tak apa. Cuma dia tak ada peluang untuk bela diri. Okay, kalau kata mahkamah sabit fasah lepas tu, maka dia tak ada peluang dah untuk nak kata masih lagi isteri. Contoh dia. Tapi kalau saksi dapat sepina, tak datang, kita boleh heret dia. Asalkan saksi tu adalah saksi yang memang penting lah untuk kes kita tersebut. Cuma satu je lah. Bila kita heret saksi ni datang ke mahkamah dengan datang dalam bentuk keterpaksaan ni, kita bimbang satu saja. Bimbang dia tidak bercakap benar. Contoh saya bagi suami dengan isteri ni duduk dekat rumah mertua. Contoh isteri duduk dekat rumah mak mertua. Mak mertua ni memang selalu dengar lah kata bergaduh rumah tangga. Memang tahu kata isteri ni kena pukul. Contoh ni saya cerita based on kita punya kes kat sendiri. Memang tahu kata kena pukul ni. Okay, jadi
dalam keadaan tak ada laporan, tak ada medical report dan sebagainya, kita berharapkan saksi, iaitu mak mertua kita. So, dia kata mak mertua yang tengok segala-galanya. Kena maki, carut, pukul, semua. Alright? So, kita nak bawakan mak mertua tersebut. Kita sepina mak mertua tu. Nak jadi cerita, sepina ni, biasalah kita paksa orang yang mungkin akan berpihak kepada anak dia sendiri. Ada sendiri semua boleh sedia maklum lah kot kan. Seburuk-buruk, sejahat-jahat anak tu, dia tak akan mengaku kata anak dia ni jahat. Dekat dalam mahkamah. Payah perempuan. Okay? So, fikirkan. Saksi yang kita nak sepina ni berbalik ataupun tidak dengan keterangan kita. Siti Arfah. Salam tuan. Waalaikumsalam. Macam mana kalau isteri yang tak mampu nak bayar peguam tapi kes sudah berkali-kali dah buat aduan ke pejabat agama, pihak pejabat agama sudah failkan kes aduan isteri. Si isteri buat aduan bersama si suami masa sama-sama di kaunseling. Kaunseling suami tak pernah bantah dan tak jawab apa yang isteri luar. Kan pasal suami tak bagi nafkah, mencurang, suami kerak, semua tu semua buat terbantah masa kaunseling. Okey Puan Siti Arfah, kaunseling ni, okey, bila kita pergi ke pejabat agama, kaunseling ni adalah satu pilihan. Okey, dia bukan bila kita pergi kaunseling tu, kita berharap yang pihak kaunseling ni dia akan cerita kat mahkamah kes-kes kita ni. Tak. Dia tak akan berlaku macam tu. Kaunseling ni, matlamat dia adalah untuk kita luahkan ke, kita berkongsi ke, kita nak baikkan balik rumah tangga sahaja. Okay? So, dia punya target dia macam tu sahaja. Alright? So, dia lebih kepada nak cuba bantu selesaikan rumah tangga ni. Alright? Untuk baikkan balik. Itu saja matlamat kaunseling. Okay? Kalaulah dekat kaunseling tu suami tak kata apa dan sebagainya, mungkin suami mengaku apa semua tu, alright? Kita masih nak teruskan kepada perceraian, nak teruskan kepada fasah sebab suami enggan cerai. Jadi dekat dalam mahkamah, kita sendiri kena failkan fasah tu. Laporan kaunseling tu mungkin boleh dibawa dalam fasah tersebut. Okay? Tetapi orang pejabat agama ni dia takkan, anda jangan harap macam pejabat agama ni nak pergi cerita kat mahkamah, oh depa ni macam ni, macam ni, macam ni. Tak. Okay, dia tak akan berlaku macam tu. So, kalau katalah seseorang ni tak mampu untuk bayar peguam swasta, dekat dalam Malaysia ni, dia ada peguam kerajaan, puan. Okay, nama peguam kerajaan ni kita panggil Jabatan Bantuan Guaman ataupun Biro Bantuan Guaman. Okay, Biro Bantuan Guaman ni, dia boleh bawa kes fasah tersebut. So, mahkamah pun akan kata, kalau daripada awal pun, biasanya kalau pergi kat mahkamah pun, kita kata, saya nak tuntut fasah. Biasanya mahkamah akan kata, okey, puan boleh jumpa Biro Bantuan Guaman ni. Dia pun akan bagi, biasanya bagi kat Biro Bantuan Guaman dulu. So, kita sendiri kena ada inisiatif untuk pergi jumpa. Sebab, daripada awal, untuk draft saman ni, biasanya peguam yang akan handle. Tak kisahlah peguam Bantuan Guaman sekalipun. Okay? Tapi kalau kita ada kemampuan, lantik peguam swasta, maka lantik peguam swasta. Even sebab peguam Bantuan Guaman ni pun, dia ada kriteria ataupun kelayakan yang perlu untuk mereka nak terima juga untuk kita ni jadi anak guam mereka. Okay, tak semua orang juga. Alright? So, counselling is counselling. Dia takkan ada kaitan. Kalau kita tuntut fasah, insya-Allah laporan counselling tu boleh digunakan. Cuma, jangan haraplah pejabat agama tu nak datang cerita sebagainya. Area Nida Sahri, saya nak tuntut cerai apabila dah 2 tahun duduk asing tanpa nafkah saya atau anak. Saya je keluar duit sara hidup kami, dia buat tak tahu je. Tapi dia degil tak nak ceraikan saya sebab saya kerja government kot. Tu dia tak mau lepaskan. Okey, kalau dah 2 tahun duduk asing tanpa nafkah, kalau katalah rumah perkahwinan kita, rumah yang kita duduk sekarang ni, rumah asal, bukan kita yang lari keluar, suami yang lari keluar, tak duduk asing, tak bagi nafkah tu. So kalau kata ada dalam sijil nikah tu ada taklik, sesuai tuntut cerai taklik. Alright? Tapi kalau katalah kita yang lari keluar, kita yang membawa diri keluar, dan tak ada pun sabitan nusyus, maka kita selesai buat dengan tuntutan fasah. Dalam fasah, dia mungkin kita boleh buktikan dengan pembuktian yang lebih mudah sikit. Iaitu kita ada gaji yang tetap, kita
duduk berasingan ni pun ada sebab yang tertentu. So kita kena cerita kepada mahkamah dan buktikan kepada mahkamah tentang nafkah yang gagal selama 3 bulan tersebut. 3 bulan je dia punya syarat dia. So kalau kita kata 2 tahun tak dapat nafkah tu pun, kita boleh buktikan 2 tahun tersebut. Right? Jangan terlampau lama sangat. Ni 2 tahun pun dah macam lama dah sebenarnya. Manja kasih. Macam situasi saya lepas jatuh talak, walau saya tak disetubuhi, jika rujuk kembali nak harus nikah semula atau bagaimana tuan boleh jelaskan? Okey. Kalau kita dah disahkan jatuh talak, okey, dah disahkan talak, dalam tempoh iddah, okey, kita masih lagi dalam tempoh iddah, kita nak rujuk je lah. Okay, tapi kalau kita dah habis dah tempoh iddah, dah habis dah 3 kali suci kita tu, okay, tapi kita tiba-tibalah ada hati balik dekat kita punya bekas suami. Bekas suami pun ada hati balik dekat bekas isteri. Time tu boleh nikah semula. Kena ada mas kahwin yang baru, kena ada akad nikah yang baru. Okay, mas kahwin baru, berapa ringgit. Ada akad nikah, kena buat permohonan balik lah kat pejabat agama nak kahwin balik. Itu tak ada masalah. Even orang cerai secara fasah pun boleh kahwin balik. Okay? Kita panggil talak bain sughra ni. Nak kahwin balik pun boleh. Cuma bila talak bain sughra tak boleh rujuk. Kalau orang yang diceraikan dengan talak rajai, talak 1 ke, talak 2 ke kan, boleh rujuk lagi. So dalam tempoh iddah hanya sebut saja, saya rujuk awak kembali. Tu je. Kan? Tapi jangan sekadar rujuk je. Rujuk tu pun mesti dekat pejabat agama lah. Mesti kena ada dua-dua persetujuan juga. Kalau suami saja nak rujuk, isteri tak mau rujuk, tak jadi. Okey. Raina Sulaiman. Tiada masa dan terlalu kurang komunikasi walau sebilik. Adakah ianya alasan atau sebab atau punca yang boleh terima hakim untuk berpisah? Okey. Untuk berpisah secara baik. Okay. Kalau kata nak cerai secara baik, Seksyen 47, kalau bagi alasan macam ni ke, ataupun alasan yang paling biasa orang bubuh, tiada persefahaman, yang tu nak hakim terima je. Okay, nak berpisah tu boleh, asalkan suami isteri setuju untuk cerai. Tapi kalaulah suami tak mau cerai, okay, kita hanya ada alasan ni saja, alasan kurang komunikasi, tak bercakap saja semua ni, nak tuntut fasah, yang ni berat. Sebab alasan sebegini dalam fasah dia tak ada spesifik macam tu. Isteri boleh tuntut fasah sebab tak komunikasi walau sebilik. Tak ada macam tu. Okay. Janganlah kacau. Wife saya duduk kacau lah. Okay. So, kalau kita nak bawa cerita tentang tak ada komunikasi, tak ada, kita panggil apa, tak ada pergaulan yang baik. Okay. Dia mungkin ada kaitan dengan, kita panggil apa, tekanan mental. So anda mungkin nak kena pergi dapatkan kaunseling dulu. Dapatkan laporan kaunseling dulu. Kemudian kita nak kena pergi jumpa dengan doktor psikiatri dulu. Doktor psikiatri dah dapat laporan perubatan, and then barulah kita boleh buat tuntutan fasah atas sebab begini. Okay. Kalau tidak, kalau nak tuntut fasah atas sebab tak komunikasi ni saja, yang ni adalah satu perkara yang mungkin mahkamah akan tolak sebab tak ada dalam fasah bab ni. Okay, dalam fasah bab tekanan mental insya-Allah ada. Tapi kalau bab tak komunikasi sebilik ni tak ada lagi. Okay, cuma dia kalau kata kita nak bercerai secara baik, dua-dua setuju hanya dengan alasan ni, yang ni tak ada masalah. Okay, kita sebut tuntutan perceraian Seksyen 47 ni. 10-10, alright. Rosyafikah Rosa Fizi. Tuan, kes saya asalnya dari fast track tapi defendant tak datang, tutup kes ke fasah pula. Adakah jangka masa selesai lama juga? Hari tu pun dah dekat setahun juga. Depends lah. Kalau fasah tu dia datang, mungkin panjang lah kan. Kalau dia datang lawan tu mungkin lama. Tapi kalaulah dia tak datang, kita ada bukti, kita ada dakwaan yang kuat, jelas, dan kita ada bukti yang bagus. Okay. Peguam kita pun pandai menghadili, pandai membawa kes tu, insya-Allah mungkin tak lama lah. Macam saya kata tadi, saya punya kes pun saya punya handle
7 kali naik macam tu, itu pun masa peringkat sebutan yang panjang. Tapi kalau kata bicara sebelah pihak ni, insyaAllah okey. Asalkan ada bukti yang bagus lah. Okay, bukti yang kuat, yang mudah untuk kita yakinkan kepada hakim. Okay. Cuma macam yang lepas ni, setahun kadang-kadang tertunda tu sebab PKP. Mahkamah tak beroperasi. Macam contoh Kedah. Berapa lah, dekat setahun dah tak beroperasi ni. Even kata dah start tu pun, tapi still tak ada kes jalan lagi. Ada kes macam kes saya tu, kes fasah. Standard je. Macam perbicaraan tu sepatutnya macam straight to the point je. Tapi disebabkan PKP, dia menjadi lambat. Okay. Intan Bari, tuan, kalau isteri minta cerai, adakah isteri tidak? Dia dah jawab dah tadi. Siti Arfah, adakah fail di Pejabat Agama cukup dijadikan bukti? Fail di Pejabat Agama, fail apa? Kalau Pejabat Agama ni kaunseling je kan. So kalau di kaunseling tu, laporan kaunseling tu, kalaulah kita nak bercerai ni hanya sebab kita kata macam kita dah banyak makan hati, kita dah tekanan, tak boleh nak tengok suami ke macam tu lah. Okay? Dalam keadaan suami tak mau cerai dengan kita. Alright. So dalam laporan kaunseling kita tu dekat Pejabat Agama, kita mungkin akan ada kenyataan macam tu, laporan kaunseling tersebut. Tapi laporan kaunseling saja tak cukup, perempuan. Alright. Bila cerita tentang tu, dia akan ada kaitan dengan mental kita, tekanan perasaan kita. So nak buktikan benda tu, selain daripada kaunseling, kita kena ada sokongan daripada laporan psikiatri. Okay? Laporan perubatan mental kita, psikiatri. Dia bukan nak tunjukkan kata kita gila, tapi kita nak buktikan tentang mental, hati dan perasaan ni. Kita kena ada laporan psikiatri tu, baru cukup. Okay? Baru kuat, insyaAllah. Camoy, kalau saksi adik-beradik tak nak masuk campur, macam mana tuan? Macam saya kata tadi, macam tadi pun soalan macam tu juga. Saksi ni datang daripada family kan. So family tak mau campur tangan. Dia orang kata ikut buatlah macam mana pun, tapi kami sokong daripada luar je. Contohlah kan. Ataupun dia kata aku tak mau ambil tahu langsung, hangpa buatlah hai masing-masing. So kalau katalah saksi ni yang kita nak bawakan tu memang penting, memang dia mengetahui. Okay, memang dia akan bagi, memang dia tahulah segala-galanya tentang kisah hidup rumah tangga kita ni. Okay, tapi dia tak mau main ke mahkamah je. So, atas kita boleh buat sepina. Boleh paksa, minta mahkamah keluarkan satu surat paksaan yang kita sebut sepina kepada saksi untuk datang. Okay. Tak kisahlah adik-beradik itu sendiri. Sebab dia saksi. Saksi ni penting. Kepada hakim, saksi ni penting. Setiap perkataan saksi. Okay. Setiap perkataan saksi lebih kuat daripada perkataan kita. Kalau kita tuntut fasah, kita menangis air mata sekalipun, dia tak akan jadi apa-apa, perempuan. Sebab kita baru disebut sebagai dakwaan. Dakwaan ni belum tentu lagi dia boleh jadi 50% betul, 50% tak betul. Faham? Tapi kalau saksi bercakap, okay, saksi cakap ni, kalau dia tipu pun, okay, kalau dia tipu pun, dia mungkin akan diterima. Alright? Sebab saksi ni bezanya dia adalah bukti. Bukti lagi kuat daripada dakwaan. Okay? Azamila Mila, kalau kalah pun tak apa, yang penting gambar dan video dah tersebar luar biar dia malu apa yang dia lakukan selama ni. Ya Allah, saya nak berpesan lah sikit lah kepada rumah tangga, pihak suami dan juga isteri. Okay? Kita ni kan sentiasa belajar tentang satu perkara yang Allah SWT berikan kepada kita dalam agama Islam ni, iaitu melalui hadis Nabi. Kalau kita menjaga aib orang, nescaya Allah akan menjaga aib kita. Puan-puan dan tuan-tuan, percaya ataupun tidak, kita ni sebenarnya semuanya ada salah kita sendiri. Even saya sendiri sekalipun, saya pun ada kesalahan kita sendiri. Saya pun ada salah sendiri. Okay? Saya pun bukan perfect. Even perempuan dan tuan-tuan pun di depan mata saya pun, saya percaya perempuan dan tuan-tuan pun bukan perfect.
Setiap orang mesti ada salah dia sendiri. Mesti ada benda yang kita sebut sebagai aib dia tersendiri. Betul kan? Tetapi ada orang yang Allah SWT buka aib. Membuka aib dia di mata awam sampai dia dimalukan, dia dijatuhkan sejatuh-jatuhnya. Okay? Sebab Allah dah membuka aib dia itu. Okay? Tapi adakah bermaksud kita tak salah? Bukan. Sebab Allah tutup aib kita supaya kita tidak dimalukan pula oleh orang lain. Okay? That's why perkara tu penting, iaitu kita, kalau kita membuka aib orang, insya-Allah one day Allah akan buka aib kita. That's why siapa yang menjaga aib orang lain, maka percayalah Allah akan menjaga aib dia. Kalau tak di dunia ni, insya-Allah di akhirat pun Allah akan jaga juga. Sebab tu kita berpegang dengan agama yang baik ni, agama yang paling tepat ni, iaitu agama Islam ni, dia dah bagi guideline begitu. So kalau kita masih lagi berfikiran yang kita nak membuka aib pihak satu lagi, kita tak puas hati dengan bekal isteri kita, terbuka habis, londeh habis cerita-cerita kita dalam rumah tangga tu dekat media sosial. Kutuk sana, kutuk sini. Si isteri pun kutuk lagi suami dekat dalam media sosial. Media sosial pun mai masuk tu pula, mak mertua pun masuk campur, buka habis, bergaduh rumah tangga dalam media sosial. Masing-masing dah melondeh aib masing-masing dekat orang ramai kat situ. So, anda rasa Allah nak jaga tak aib kita nanti? Percaya tak? Saya tak tahu, tapi saya sangat-sangat yakin yang Allah akan pelihara aib kita selagi mana kita pelihara aib orang lain. Alright? Berbeza kalau kita perbicaraan dalam mahkamah. Dalam mahkamah, kita memang kena menceritakan sebab yang tu adalah pembuktian yang penting. That's why, kalaulah kita ada banyak alasan ataupun dakwaan yang kita boleh tuntut fasah sekalipun, kita ada cerita tentang pukul, kita ada cerita tentang curang dan sebagainya, tapi kalau kita ada dakwaan tu juga, kita ada dakwaan nafkah juga, mahkamah biasanya akan putuskan berkaitan dengan nafkah. Even peguam pun akan buktikan tentang nafkah saja, sebab benda tu mungkin tak terlalu luas untuk kita nak cerita tentang aib orang tu. Sebagai contoh, saya ada satu kes yang mana ada seorang wanita ni, isteri, dia ada dakwaan yang berkaitan dengan suami nafkah, suami pukul, dan juga dalam masa sama suami tu curang. Curang tu bukan curang yang sikit, curang yang kita ada bukti yang lebih luar biasa. Maksud lebih luar biasa ni maksudnya macam straight to the point lah, ada video lucah lah. Tapi disebabkan suami ni tak hadir, dan kita pun tahu kata kes yang lebih mudahnya adalah kita nak dapat cerai saja. So kita buktikan tentang nafkah saja. So kita hanya cerita tentang nafkah saja. Kita tak perlu pun nak cerita tentang benda lain. Sebab yang penting matlamatnya adalah untuk perpisahan kan. Matlamatnya adalah untuk dapat perceraian saja. So kita tak buka aib tersebut. Sebab kita percaya kalau kita pelihara benda macam tu, insya-Allah nanti suatu hari kelak Allah akan pelihara aib isteri tersebut. Tapi kalau dalam keadaan yang memang kita tak boleh nak elak benda tu, kita akan cerita. Tapi demi nak menjaga aib juga ni, kita akan minta untuk orang lain semua keluar, supaya perbicaraan tu diadakan secara perbicaraan tertutup. Tu punya kita nak jaga aib tersebut. Saya pesan ni kerana saya dah meluat sangat dengan orang-orang yang asyik duk post je dekat media sosial, hentam sana, hentam sini, cerita pasal dalam hal ehwal dalam kain. Buka habis londeh macam kita ni sempurna sangat. Kalau saya buat penulisan, mostly saya tak pernah cerita pun nama siapa sebagainya, tapi saya nak benda tu adalah menjadikan satu pembelajaran dan pengajaran kepada kita. Dihar Amir, tuan, kalau isteri nak bagi tuntut fasah
Kalau isteri nak tuntut fasah sebab suami tak pernah bagi nafkah selama 9 tahun. Dia cuma kerja kampung dan saya tinggal dengan mertua dan adik ipar. Makan dan bil dan rumah tu semua ditanggung oleh adik ipar, mertua dan saya tanggung seorang sikit. Okey. Macam saya cakap tadi, kalau kita nak tuntut fasah alasan perkahwinan daripada awal kahwin ataupun dah 9 tahun macam ni tak dapat nafkah, bukan tak boleh, tapi berat untuk dibuktikan tentang sampai 9 tahun tu kenapa dulu setahun dua tak pernah tuntut. Faham tak? Jadi isunya bukan kerja kampung, isunya bukan isu dengan duduk mertua sebagainya, tapi isunya adalah kita nak buktikan tu dalam keadaan yang sampai dah terlalu lama tak dapat nafkah ni. Okay, make sure kita ada bukti yang kita ada dakwaan yang lebih mudah, tepat, jelas dan senang untuk kita buktikan. Yang tu point dia. Adinda Putri Uying, saya mewakili kawan saya. Dia duduk dengan mertua dia. Lepas suami tak kerja dan mertua yang tanggung nafkah anak dan bini dia selama mereka berkahwin. Boleh tuntut fasah. Dan hak jagaan anak macam mana? Sebab isteri suri rumah. Macam mana nak bagi bukti dekat mahkamah ya? Okey. Kita tengok sekejap Okey. Sekiranya dalam ikut Undang-Undang Keluarga Islam Seksyen 53 kata kalau katalah suami tak kerja tapi yang tanggung tu adalah mertua. Mertua yang tanggung nafkah kita, tanggung nafkah anak dan sebagainya. Okey. Dia sebut seorang isteri boleh tuntut fasah jika suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan bagi nafkahnya selama tempoh 3 bulan. Okey. Dalam kes fasah dia sebut suami sahaja. So maksudnya kalau suami gagal bagi nafkah tersebut, maka kita boleh tuntut fasah dan kita kena buktikan yang kita menanggung nafkah tu sendiri. Okey. Tapi kalau kita nak tuntut cerai taklik, insya-Allah tak boleh. Sebab dalam taklik, dalam taklik nikah kita dia sebut suami kan sebut macam ni kan, jika sekiranya aku atau wakil aku tidak datang kepadanya memberikan nafkah selama lebih kurang 4 bulan berturut-turut. So dia ada perkataan wakil. Kalau kata wakil tak bagi, maka sukarlah kalau kata duduk dengan mertua ni, mertua tanggung, so mertua tu boleh dikira sebagai wakil. Okay, wakil dalam bab bagi nafkah lah. Tapi dalam fasah dia tak sebut wakil, dia sebut suami telah cuai atau telah tidak mengadakan peruntukan nafkah bagi kita. Tapi dia mungkin ada isu sikit. Kalau suami tak bagi pun tapi pak mertua kita tanggung, mak mertua kita tanggung. So kita nak kena ceritakan yang tanggungan tu mungkin tak cukup, cuai dan sebagainya kan. So kita yang nak tuntut, kita yang terpaksa tanggung banyak keadaan keperluan diri kita tu. Hak penjagaan anak macam mana? So hak penjagaan anak tak ada kaitan lah. Hak penjagaan anak ikutlah kalau anak ni kurang daripada 7 tahun, dia duduk dengan ibu. Kalau dah lebih daripada 7 tahun bagi lelaki, lebih daripada 9 tahun bagi perempuan, depends dia nak duduk dengan siapa. Sebab anak ni boleh buat pilihan. Okay. Sebab isteri suri rumah. Isteri suri rumah tak ada isu. Isteri suri rumah lah lagi layak dapat jagaan anak. Okay, isteri yang suri rumah lagi layak dapat jagaan anak. Okay. Rosyafikah Rosafizi, nusyus anak macam mana? Oh, so kalau isteri disabitkan nusyus, bab jagaan anak tak ada kaitan juga. Okay. Isteri yang nusyus tak ada kaitan dengan jagaan anak. Nusyus is nusyus, jagaan anak ia adalah jagaan anak. Dalam bab jagaan anak, okey, dalam bab jagaan anak, isteri ataupun ibu
hanya akan gagal jagaan anak. Okey, hanya akan gagal ni maksudnya bukan automatik lah. Okey, dia ada perbicaraan juga. Dia hanya akan gagal kalau kata ada salah satu daripada 5 perkara. Contoh dia yang pertama, ibu murtad. Yang keduanya, ibu berkahwin lain. Yang ketiganya, ibu berkelakuan keji secara terbuka mengikut hukum syarak. Yang keempat, jika ibu ni menzalimi ataupun mendera anak ni. Okey. Yang kelima, kalau ibu ini memisahkan anak dengan bapa dia dengan satu jarak yang sangat jauh, tapi bukan balik kampung. Kalau balik kampung tak ada isu. Okey. So tak ada kait, daripada 5 tu tak ada pun cerita tentang nusyus. Okey. Okey, apa dah ni? Alright, lagi 5 minit saya akan habis. 10.30 lah. Jika suami tidak hadir pada tarikh perbicaraan, berapa lama isteri kena menunggu? Yang ni gantung pada hakim lah. Sikit lagi 5 minit. Jika suami tidak hadir, so macam tu lah, bergantung kepada hakim. Tapi biasanya kalau kita tak minta kepada hakim, kata mintalah untuk cepatkan sebagainya, sebab kita takkan nak tunggu lagi kan. So kita boleh minta. Nak tarik nusyus balik tu macam mana? Suami kena pergi mahkamah sahkan dah kembali taat ke? Betul. Kalau dah ada keluarkan perintah, okey, dah keluarkan perintah nusyus tu, dan kemudian nak batalkan tersebut, kena maklum pada mahkamah yang isteri telah kembali taat. Sazah Rukiah, thank you tuan atas perkongsian malam ini. Thank you juga puan, sebab puan join saya punya live. Replying to Raina Sulaiman. Ni tuan. Mana? Aduh. Siapa yang tentukan isteri tu nusyus? Sadiah Zaidul. Yang tentukan adalah hakim mahkamah syariah sahaja. Bukan peguam syar'i, bukan ustaz, bukan mana-mana tok guru. Okey. Hanya hakim mahkamah syariah sahaja yang boleh sabitkan seseorang isteri ini nusyus. Kenapa hakim mahkamah syariah? Sebabnya kena ada perbicaraan. Kalau tak ada perbicaraan, maka tak adil lah untuk nak kata isteri ni nusyus. Ada sebab kadang-kadang isteri keluar daripada rumah kan. Ada sebab juga kenapa isteri pergi kerja contohnya tanpa minta izin. So benda ni semua mesti kena ada perbicaraan. Kena ada prosedur dia. So hakim saja yang boleh sabitkan nusyus, bukan Cik Muhammad Hakim. Untung Cik Muhammad Hakim sebut banyak kali. Saya doakan Cik Hakim panjang umur. Maslia Muhammad Jawahir, isteri boleh tuntut nafkah kepada suami? Boleh. Tuntutlah. Selagi mana tak disabitkan nusyus, selagi tu kita boleh tuntut. Jalina Imrita, macam mana pula tuan kalau kahwin kampung tidak ada surat kahwin, lepas tu nak bercerai dengan suami, apa perlu dibuat? Mohon penjelasan tuan. Kahwin kampung ni maksudnya kita sebut dalam bahasa perundangan nikah sindiket, perempuan. Okey, nikah sindiket. Kalaupun lah yang nikahkan tu mungkin bapa sendiri, wali kita sendiri. Okey, tapi tak melalui pejabat agama. Tak buat permohonan pun kat pejabat agama. Ikut suka langgar je sendiri. Alright, insya-Allah dia mungkin cukup rukun. Ada suami, ada isteri, ada wali, ada saksi, ada akad, insya-Allah mungkin cukup. Okey, tapi sebab tak melalui proses perundangan, dia tetap boleh dikira sebagai nikah sindiket. Nikah sindiket ni lah. So apa yang perlu dilakukan adalah kena buat pengesahan dulu. Kena buat permohonan pengesahan nikah di mahkamah syariah dulu. Okay, kena buat permohonan pengesahan nikah dulu. So bawa lah kan, kena buat secara formal lah. Maksudnya dari sisi perundangan kena buat dulu permohonan. Kalau dah mahkamah sahkan pernikahan tersebut, mahkamah akan keluarkan perintah pengesahan. So kalau perintah pengesahan ni dah ada, okay, baru kita pergi pejabat agama, dapatkan sijil nikah. So lepas dah sijil nikah ni dapat, baru kita boleh buat tuntutan perceraian. Kalau tidak, ada nak tuntut cerai kat mahkamah syariah, tak boleh sebab tak ada sijil nikah. Mana pula nak bercerai tak ada sijil nikah. Okay, so yang itulah step dia. Kena buat pengesahan nikah dulu, baru boleh buat permohonan cerai.
Rosliza Wahab, kalau nusyus memang tak boleh nak tuntut atas pencarian ke? Tak betul. Tak ada kaitan Puan Rosliza Wahab dan juga isteri-isteri yang lain ataupun wanita-wanita yang lain dan perempuan tuan-tuan yang lain. Okey, nusyus tak ada kaitan dengan harta sepencarian. Kalau isteri nusyus sekalipun, dia tetap boleh tuntut harta sepencarian. Sebab harta sepencarian tak ada kaitan dengan nusyus. Dia berkaitan dengan sumbangan. Betul Cik Hakim. Ada juga suami kadang-kadang isteri tahu hati tak puas hati, dia dekat so dia buka kisah silam, cerita habis semua tu. Saya kan kalau bab-bab buka londeh cerita dalam kes ni, hak orang sendiri tu, orang tu sendiri, saya rasa macam malas nak tengok. Kadang tak tahulah, rasa macam pelik je. Putri Nadia, tuan saya bukti semua cukup tapi saksi family saya tak nak campur sebab jodoh saya yang cari. Macam soalan tadi je. Okey, Wani Uzwani, andai kata kalau kes pasal ditolak, suami buat tentang kembali taat, perlukah seorang isteri wajib kembali taat pada suaminya? Berdosakah isteri kalau dia masih tak dapat untuk kembali taat pada suaminya? Thank you tuan. Okey, kalau bab dosa pahala macam saya cakap tadilah. Okey, bila seseorang isteri ni nusyus, okey, tak ada kembali taat, okey, di sisi undang-undang dia tak dapat nafkah sahaja, tapi di sisi Allah SWT, jika nusyus ni maka sepanjang yang saya belajar dia adalah berdosa lah. So kita masih lagi menanggung dosa tersebut, okey, sehinggalah kita kembali taat. Cuma saya nak jawab lebih-lebih ni susah lah, sebab saya sendiri pun tak nampak dosa dengan pahala tu macam mana puan. Ada orang yang ada sebab tersendiri kan. Itulah jawapan saya. Saya bab dosa pahala ni susah sikit sebab saya bukan ustaz. Sebab tu saya menyanyi lagu tadi. Habis dah kah? Okey, alright. Sekejap, saya dah nampak soalan sikit lagi. Jika suami tidak ada pada... Okey, sama saya tadi. Saleha Tasib, Assalamualaikum. Akak nak, Waalaikumsalam. Akak nak tanya, arwah akak meninggal, dia ada duit simpanan banyak, suami dah kahwin lagi, bolehkah adik-beradik tuntut duit arwah akak? Okey, bab faraid. Bab faraid, bab yang ada kaitan dengan ahli waris. Dalam bab faraid dah ditentukan siapa yang berhak dan berapa bahagian yang dia berhak. Yang pertamanya, isteri memang ada hak. Okey, isteri kalau dia ada anak, isteri kalau ada anak, bahagian dia adalah 1/8. Okey, kalau dia tak ada anak, 1/4. Okey, tapi katakanlah ada ramai isteri, ada 2, ada 3, ada 4. Kalau ada 2 isteri, maka dia akan jadi 1/16. Kalau ada 3 isteri, si mati ni, dia akan jadi 1/24. Kalau ada 4 isteri, maka dia akan jadi 1/32. Makin kecil kan? So, katakanlah suami kita meninggal ni, dia ada anak lelaki. Dia ada anak lelaki, dia ada anak perempuan. Maka adik-beradik si mati ni dah tak ada dah. Okey, dah tak ada peluang dah untuk nak dapat pusaka si mati ni. Pusaka suami. Duit suami ni tak boleh sebab ada anak lelaki. Anak lelaki akan dapat bahagian yang besar, bahagian baki. Okey, bahagian baki lebih. Okey. Tapi katakanlah si mati ni, suami kita ni, dia tak ada anak lelaki, dia ada anak perempuan saja, ada kita sebagai isteri. Okey. Dalam keadaan macam ni, dia mungkin akan pergi juga kepada adik-beradik dia. Kalau ada si mati ni ada adik lelaki ataupun abang lelaki, maka abang lelaki ni boleh dapat baki lah.
Tetapi katakanlah si mati ni, suami kita ni ada bapak lagi. Bapak dia masih hidup. Dalam keadaan yang suami kita ni tak ada anak lelaki. So bapak ni dia akan dapat 1/6 tambah dengan baki. Okay, saya bab faraid ni saya nak cerita panjang pun tak apa pening kan. Tapi senang ceritalah. Kalau kata kita tak ada, suami ni tak ada anak lelaki, biasanya dia mungkin akan merabit juga kepada adik-beradik ni. Okay. Saya bab faraid ni saya tak mau cerita panjang sebab dia bukan kepakaran, tapi saya ada ilmu kat situ. Nur Hamis binti Amdan. Kalau macam suri rumah tu macam mana ya tuan nak guna lawyer? Kalau kata tak mampu, lantik peguam JPG, bantuan guaman. Setiap negeri ada bantuan guaman. Okay, alright. Saya cukup setakat ni saja. Elok ni dah lebih masa overtime ni 10.40 dah. Okay, so thank you so much kepada anda semua yang join saya punya live malam ni. Banyak soalan yang saya dah jawab dan mudah-mudahan penerangan yang saya berikan kepada anda semua ni dapatlah sikit sebanyak memberikan pencerahan kepada anda. Dan insya-Allah siapa yang nak join lagi saya punya live, insya-Allah kita akan jumpa pada Rabu malam. Okay, standard Rabu malam dan juga Jumaat malam Sabtu macam ni lah. Okay, alright, itu saja daripada saya. Thank you so much kepada anda semua yang dah subscribe saya punya YouTube, yang join saya punya Telegram, yang join saya punya TikTok. Okay, everything platform saya yang saya buat semua je masuk. Thank you so much. Okay, siapa yang ada persoalan yang nak consultation dan sebagainya tu, anda boleh PM, tetapi dia akan di-reply dan akan dibantu oleh kita punya team. Biasanya akan reply pada hari kerja. So sorry kalau kata tak reply tu. Yang reply tu semua adalah saya punya assistant, dan hari bekerja saja pada hari Ahad hingga hari Khamis. Okay, dia kena bagi formal jugalah. Kalau santai-santai malam ni saya cakap dalam live, okey lah. Okay, alright, itu saja daripada saya. Thank you so much daripada Fahmi Ramli kepada anda semua. Selamat malam. Saya doakan anda semua sihat, dan siapa yang berhajat nak balik kampung tu, take care, drive baik-baik, dan ingatlah kita masih belum menang. Okay, thank you so much. I love you all. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye bye.